Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 2 yang akan disediakan oleh Ustazah Nur Sa'ana. Baiklah pelajar, tajuk kita pada hari ini ialah memuliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Bidang akhlak, rujuk buku teks, muka surat 199, iaitu pelajaran 26. Dalil nakli, memuliakan ibu bapa, bahagiakan keluarga. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Anak-anak boleh rujuk dalam buku teks muka surat 199. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب والجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yang bermaksud, hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat dan yang jauh, rakan sejawat, orang musafir yang terlantar, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong, takabur dan membanggakan diri. Itulah dalil nakli yang menunjukkan, mewajibkan umat Islam supaya berbuat baik kepada kedua ibu dan bapa kita. Kemudian belajar kita nak huraikan berkenaan cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Yang mana semua orang dalam dunia ini mempunyai ibu dan bapa. Jadi belajar cara beradab kepada ibu bapa melalui hati. Lihat di sini, melalui hati. Macam mana kita nak beradab dengan ibu bapa kita melalui hati. Yang pertama, setiap anak wajib berkasih sayang terhadap ibu bapa. Contohnya, sentiasa menjaga hati dan perasaan serta tidak membenci mereka. Kita sebagai anak tak boleh membenci ibu bapa belajar. Walaupun segelumit. Dalam hati kita tidak boleh ada perasaan benci. Tidak boleh ada perasaan benci. Gariskan anak-anak dalam buku teks membenci mereka. Tak boleh. Kemudian yang kedua ialah prihatin dan mengambil berat dengan bertanya khabar serta menghulurkan bantuan. Gariskan prihatin dan mengambil berat. Prihatin. Mengambil berat. Tanya khabar. Bila kita dah berkeluarga, kita dah duduk berasingan dengan ibu dan ayah, kita kena bertanyakan khabar. Tak boleh kita tinggal macam tu aja. Kita hulurkan sedikit bantuan yang kita mampu. Yang ketiga ialah kita sebagai anak dikehendaki hormat, menghormati antara satu sama lain dengan memupuk kasih sayang dan membina keluarga bahagia. Contohnya, selalu ceria dan menunjukkan muka manis di hadapan mereka. Gariskan hormat menghormati. Dengan ibu bapa kita kena ada sifat hormat. Dengan ibu bapa kita kena ada sifat hormat menghormati. Berkasih sayanglah dengan ibu bapa. Menunjukkan muka yang manis. Janganlah di depan mak dan ayah kita buat muka. Bila mak ayah kita menasihati kita, kita pun mula tarik muka. Perlakuan itu tidak betul. Dan melalui percakapan. Kita nak cakap ni dengan mak dan ayah ni, macam mana kita nak cakap dengan mak ayah?
Yang pertama, kita perlu bersopan santun. Ingatkan ni. Bersopan santun. Nak cakap dengan mak dan ayah ni bersopan santun. Bercakap dengan nada intonasi yang lembut. Contohnya tidak meninggikan suara dan marah. Jadi, kita nak bercakap dengan ibu bapa kita pun tidak boleh meninggikan suara. Walaupun kita bercakap sekalipun. Contoh mak ayah nasihati kita, kita marah, kita tendang pintu, tendang apalah yang ada di sekeliling kita, kemudian kita meninggikan suara kita yang menampakkan kita dimarah. Jadi cara yang sebegitu dilarang sama sekali. Seterusnya, tidak mencanggah percakapan ibu bapa, mendengar dengan penuh perhatian. Jika tidak bersetuju dengan apa yang diperkatakan, diam sahaja. Tidak bercanggah percakapan ibu bapa. Okey, gariskan di sini, mendengar dengan penuh perhatian. Contohlah, mak kita ni nasihatkan kita, awak tak ada kerja ke hari ni, kerja PDPR kan? Mak ingatkan kita tu. Sebagai anak janganlah kita membalas, mak ni asyik membebel, dia tahulah nak buat kerja dan sebagainya. Tak boleh kita cakap macam tu. Okay? Mak ingatkan kita, mak nasihatkan kita, mak marah kita, itu tandanya mak sayang kepada anak-anak. Okay? Kalau mak tak tegur, anak buat silap, mak tak tegur, membiarkan sahaja apa yang dilakukan suka hati, nak melepak ke, nak merokok ke dan sebagainya. Jadi, mak tak sayang anak. Tapi kalau mak yang tegur, jadi sebagai anak kena menerima. Bila mak dan ayah menegur cara baik, kena menerima. Okey, kemudian menggunakan suara lembut. Okey, menggunakan suara lembut bagi menyenangkan hati dan menjaga perasaan mereka. Okey, menggunakan suara lembut. Dengan mak dan ayah ni cakap lembut-lembut. Okey, menggunakan suara yang lembut. Okey. Kemudian melalui tingkah laku. Ni melalui tingkah laku sering berlaku di kalangan anak-anak. Melalui tingkah laku. Kita kena ziarah. Selalu menziarahi ibu bapa keluarga jika berasingan. Dengan mengunjungi mereka dapat menghilangkan perasaan rindu terhadap anak dan cucu. Okey. Ini selalu menziarahi ni sebelum PKP, tetapi sekarang kita berada di norma baru. Kita melalui PKP. Jadi tak bolehlah nak menziarahi ibu. Okey, kalau ibu tak faham kenapalah anak aku dah setahun tak balik-balik. Kita sebagai anak kena bagi tahu, terangkan, rasionalkan, dan kita juga boleh buat cara lain. Sentiasa menanya khabar, sentiasa telefon dan sebagainya. Sama sekarang ni kita boleh buat video call dengan ibu bapa. Walaupun tak dapat nak ziarah ibu bapa, kita boleh gunakan cara lain untuk menyenangkan ibu bapa kita. Okey? Kemudian yang kedua ialah menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa dan dapat mengeratkan silaturahim dengan masyarakat. Okey? Menjaga hubungan baik dengan kawan ibu bapa. Yang ini, walaupun ibu bapa kita telah tiada, tapi kita kenal kawan baik ibu ataupun ayah kita, kita kena mengeratkan silaturahim. Kita masih lagi, okey, kita masih lagi boleh mengeratkan silaturahim. Okey. Kemudian merawat menjaga ibu bapa yang sakit atau tua. Bukan merawat ni, merawat. Okay, merawat, menjaga ibu bapa yang sakit dan tua. Contohnya, membawa mereka ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Okay, kemudian memberikan nafkah atau perbelanjaan kepada ibu dan bapa. Jika kita ada ibu ataupun ayah kita yang sakit, kita kena jaga. Kita kena berikan rawatan yang secukupnya.
Kita kena bawa dia ke hospital. Kita kena bawa dia check up dan sebagainya. Apa yang dia nak makan, kita belikan, kita masakkan. Kena jagalah ibu bapa kita yang dah sakit. Sebab apa kita kena buat macam ni? Dulu masa kita kecil-kecil, mak ayah kita jaga kita seperti menantang minyak yang panas. Jadi kita kena jagalah ibu bapa kita bila kita dah dewasa. Okey. Kemudian kepentingan. Apakah kepentingan beradab kepada ibu bapa dan keluarga ni? Apa pentingnya kita kena beradab ni? Ada kepentingannya. Okey. Apa kepentingannya? Di sini umat Islam dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul yang menghendaki setiap orang Islam beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Okey, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Highlightkan di sini. Okey. Kemudian yang kedua, membina kewibawaan diri. Membina kewibawaan diri. Okey, keluarga yang bahagia saling berkasih sayang dalam membentuk individu yang berjaya di dunia dan di akhirat. Maknanya bila kita ni ada mak dan ayah, kita berbakti kepada mereka. Jadi bila anak-anak kita lihat, oh macam ni contoh mak ayah saya jaga mak bapaknya. So bila kita dah tua nanti, satu hari nanti kita dah sakit atau sebagainya, anak ni pun akan melakukan tindakan yang sama seperti mana kita lakukan kepada mak dan ayah kita. Okey, kemudian menjadi contoh. Ni menjadi contoh tauladan. Menjadi contoh teladan kerana setiap orang yang beradab dengan ibu bapa akan diikuti oleh orang lain. Yang mana belajar, kalau kita menjaga ibu bapa kita, semakin rezeki kita Allah Ta'ala luaskan. Allah luaskan rezeki kita, turun mencurah-curah rezeki. Jangan takut kita jaga ibu bapa ni. Kita jaga ibu bapa kita, rezeki datang mencurah-curah. Kemudian membina keluarga bahagia kerana saling bantu-membantu. Jika di kalangan keluarga kita ni ada yang susah, ada yang meminta bantuan, kita yang mampu boleh memberi bantuan sama ada tenaga, sama ada wang ringgit, buatlah. Seberapa yang kita mampu. Okey. Kemudian belajar punca. Punca penderhakaan kepada ibu bapa. Ni ramai ni segelintir remaja masa kini, okey, dia derhaka kepada ibu ayah dia. Ibu tidak benarkan sekian, dia buat juga. Derhaka belajar. Okey, punca dia apa belajar? Punca derhaka kepada ibu bapa ni. Okey, punca dia nak tahu. Yang pertama, kurang pendedahan agama dalam kehidupan. Kurang pendedahan agama dalam kehidupan. Anak tidak dapat menilai antara baik dengan buruk dari sudut agama. Contoh, anak tidak berasa bersalah membantah dengan ibu dan bapa. Kurang pendidikan agama ataupun kurang pendedahan agama. Jadi sebab itulah kita kena belajar menuntut ilmu agama supaya kita dapat terdedah dengan didikan agama yang mantap. Bukan apa, untuk kehidupan kita seharian. Kenapa kita kena belajar agama? Untuk membantu kita punya liku-liku kehidupan supaya kita tidak tersilap langkah. Okey, contoh tengok ni. Anak tidak berasa bersalah ni. Yang ni anak tidak berasa bersalah ni. Sekejap, tak cantik pula warna merah ni. Okey, anak tidak berasa bersalah ni. Kan, dia meninggikan suara dengan mak ayah dia, dia tak rasa bersalah. Ini satu sifat. Tolong jangan biasakan diri tu. Okey,
membantahlah, membantah cakap ibu dan bapa. Kerana ibu bapa ni dia ada insting. Dia ada insting yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dia tahu. Jadi kita sebagai anak ni, kita ikut selagi mana ajaran ibu dan bapa kita tidak menyalahi syariat Islam. Okey, kemudian yang kedua ialah kurang menghayati pengajaran agama di sekolah. Tidak mengamalkan apa-apa yang dipelajari. Malahan hanya belajar sekadar untuk lulus dalam peperiksaan sahaja. Yang cikgu-cikgu sampaikan ni semua ilmu. Walaupun tak keluar dalam peperiksaan, kita kena amalkan. Kita kena amalkan ni. Mengamalkan apa-apa yang dipelajari. Bukan kerana nak lulus dalam peperiksaan saja, tetapi kita kena mengamalkan. Kemudian yang ketiga ialah punca derhaka kepada ibu bapa terpengaruh dengan perlakuan rakan-rakan yang negatif. Terpengaruh dengan perlakuan rakan-rakan yang negatif, yang melakukan perkara yang tidak baik, akan supaya melakukan perkara yang buruk, maknanya rakan-rakan sebagai pendorong untuk melakukan kita perkara-perkara tak elok. Contoh, tidak menghormati, tidak mendengar nasihat ibu bapa, kerana nak menjaga hati kawan. Macam kita boleh jaga hati kawan, tetapi jangan membelakangkan ibu dan bapa. Ini antara punca lah. Yang pertama saya ulang, kurang pendedahan agama. Yang kedua, kurang menghayati pengajaran. Yang ketiga, terpengaruh dengan rakan. Kemudian akibat. Kita tidak derhaka kepada ibu dan ayah ni. Akibat tidak berhadap dengan ibu bapa. Apa akibatnya? Tengok dari segi individu. Dari segi individu mendapat kemurkaan Allah. Takut ni mendapat kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah ni, Allah dah marah kepada kita. Kalau orang yang marah kepada kita minta maaf, insya-Allah dia akan maafkan. Tetapi kalau dah murka Allah SWT, wa na'udzubillah, kita pun takut Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa kita. Allah SWT memerintahkan umat Islam supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan anggota keluarga. Sungguhnya mereka yang derhaka kepada ibu bapa bererti melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana anak-anak tahu kan, syurga di bawah tapak kaki ibu. Jadi bila dah Allah dah murka kepada kita, macam mana kita nak mendapat keredaannya? Kita kena fikir-fikirkan. Yang kedua ialah disisir, dipinggirkan ibu bapa dan keluarga. Jangan cakap mak ni sayang Along je, mak ni sayang Angah je. Kita akan rasa disisir, kita akan rasa dipinggir. Sebenarnya kalau awak nak tahu, ibu bapa ni dia takkan pinggirkan anak dia. Ibu bapa dia takkan sisihkan anak dia. Cuma kita ni yang dah buat salah ni akan terasa sedemikian. Sebab apa rasa macam ni? Sebab bila mak menasihati, ayah menasihati, kita tidak ambil manfaat. Jadi kita akan rasa disisihkan. Walhal ibu bapa tak pernah sisihkan kita. Kemudian yang ketiga ialah berdosa besar. Ni yang paling takut ni. Berdosa besar jika tidak bertaubat, boleh ke neraka. Wa na'udzubillah. Berdosa besar ni. Kita takut ni berdosa besar. Bila kita tinggikan suara mak dan ayah, kita pun membaling barang, menghentak pintu, menghentak kaki. Wa na'udzubillah. Dosa besar. Kena minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena minta ampun dengan mak dan ayah kita. Anak-anak, kenapa anak-anak, jika kita ni tidak taat ibu bapa kita,
perjalanan hidup kita akan susah. Perjalanan hidup kita akan ada sahaja masalah. Sebab itulah kita kena taat dengan ibu bapa. Kita kena minta redha ibu bapa. Okey? Kemudian saja dari segi masyarakat. Dari segi masyarakat, apa akibatnya tidak dihormati oleh masyarakat? Tidak dihormati oleh masyarakat. Tengok orang tengok, anak ni kan tak dengar cakap ibu bapa, dia pun tengok sebelah mata je masyarakat. Yang kedua, anggota keluarga berpecah, susah untuk mendapatkan pertolongan. Maknanya bergaduhlah adik-beradik. Kemudian susah untuk mendapat kawan yang baik. Nak cari kawan memang mudah, tapi nak cari kawan yang baik susah. Kerana orang yang baik tidak akan berkawan dengan kita. Mereka menjauhkan diri kerana tidak mahu terpengaruh dengan orang yang tidak berakhlak. Okey. Kemudian negara dari segi akibat kita derhaka kepada ibu bapa, akibat tidak beradab dengan ibu bapa dari segi negara pula. Kita memberi kesan juga tau. Dari segi aspek negara, iaitu yang pertama, tidak maju kerana institusi kekeluargaan runtuh. Tidak maju. Bila bergaduh suami isteri, bercerai-berai, anak-anak tak ke mana, jadi berlakulah kekeluargaannya runtuh. Okey, institusi kekeluargaan runtuh. Kemudian yang kedua ialah berlaku pelbagai gejala sosial kerana gejala sosial yang menyebabkan kerajaan terpaksa membelanjakan banyak wang, tenaga dan masa untuk pemulihan akhlak. Bila kita terlibat dengan gejala sosial, kita akan ditempatkan di sekolah hari geni contohnya macam tu. Jadi pelajar, kerajaan memerlukan kos yang banyak untuk menampung kita di dalam suatu institusi untuk membina akhlak kita ataupun pemulihan akhlak. Okey. Yang ketiga ialah tidak aman dan makmur kerana rakyat tidak bersatu padu. Ingat, walaupun kita tengok perkara menderhaka ibu bapa ni, hanya kita tengok dapat kesan dari segi ibu bapa saja, dari segi keluarga kita saja, tetapi kesan dia dengan masyarakat dan negara pun terpadu sama. Okey, itu saja pengajaran kita pada hari ini. Okey, untuk akhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya minta anak-anak buat penilaian. Latihan penilaian. Okey, boleh rujuk dalam buku teks. Okey, muka surat 204. 204. Okey, tengok soalan yang pertama. Nyatakan dari nagli kewajipan beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Okey, ni jawapannya yang mana? Jawapannya yang mula-mula tadi tu, ayat yang saya bacakan tadi tu. Okey, tulis. Okey, rujuk dalam buku teks. Yang kedua, jelaskan cara beradab dengan ibu bapa dan keluarga. Yang ini, okey, rujuk dalam buku teks muka surat 200. Dalam slide ni pun ada juga. Okey, dia minta 2 sahaja. Okey. Kemudian yang ketiga, terangkan 2 kepentingan beradab kepada ibu bapa dan anggota keluarga. Okey, yang ini muka surat 201. Okey, ada 4 tetapi dia nak 2 sahaja. Okey. Soalan yang keempat ialah, selain ibu bapa, anggota keluarga juga penting dalam kehidupan. Terangkan 2 cara beradab kepada anggota keluarga. Yang ini. Okey, yang nombor 4 ni jawapan dia cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga. Okey, awak buka muka surat 200. Okey, awak tengok dari aspek hati, percakapan dan tingkah laku. Awak ambil dari aspek anggota
keluarga. Setiap satu aspek tu dia ada untuk ibu bapa dan juga keluarga. Jadi awak ambil setiap satu aspek tu, tengok yang dari segi aspek anggota keluarga. Okey, itu saja daripada saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat diambil manfaat. Yang mana ada manfaat, ada kebaikan, mohon anak-anak dapat mengamalkan ilmu yang disampaikan tadi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.